Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustaz Isham. Soalan yang kedua tentang kenapa kepercayaan khurafat mudah mendapat tempat di hati masyarakat. Baik tuan-tuan, yang ni saya nak cerita serius sikit. Okey, tadi kita buat lawak, kita boleh buat nada lawak, tapi ini benda serius yang tuan-tuan kena ingat penting. Kepercayaan khurafat, okey, kepercayaan khurafat, dia ada mambang yang jaga dia. Dia ada satu sistem yang menjaga khurafat ni supaya dia lekat dalam jiwa. Bukan Nora je mambang jaga tau. Khurafat ni pun ada mambang yang jaga dia. Siapa yang jaga khurafat ni? Syaitan. Syaitan jaga khurafat. Sebab itulah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, dia bukan benda main-main. Kenapa ramai sangat orang percaya dengan khurafat? Sebab khurafat ini dan segala kepercayaan karut-marut ni semua, ada syaitan yang mencantikkan dia, mengelokkan dia supaya dia masuk di dalam jiwa orang dalam rupa yang sangat cantik dan betul. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam banyak ayat Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu su'a a'malihim, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka supaya dia kelihatan cantik, bersih, nampak kemas. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiaskan kepada mereka, orang-orang yang sesat, orang-orang kafir ni, amalan mereka supaya nampak cantik. Jadi khurafat ni sebenarnya dia macam satu sistem ataupun macam satu kumpulan, satu jamaah, satu gelombang. Macam gelombang tau. Kalau kita masuk dalam gelombang tu, sangat susah nak keluar, sebab kita akan melihat gelombang itu gelombang yang cantik dan kemas. Masuk dalam tu sahaja, otak kita akan dihiasi supaya nampak benda tu cantik. Tak boleh nak keluar. Ini yang kena jaga. Otak kita kena bersihkan daripada banyak sudut. Tuan-tuan, cabaran dia sangat besar. Sebab itulah kalau kita boleh cerita main-main kan, lawanlah khurafat, kita lawan khurafat, tetapi susah untuk meyakinkan orang yang telah percaya dengan khurafat, nak suruh dia keluar, sangat susah. Sebab ini permainan syaitan, minda dia masuk dalam tu dan dia dikawal di dalam alam itu. Sebab itulah kalau tak masuk, jangan masuk dalam alam khurafat, kerana ujian sangat getir. Jangan mula melangkah kaki ke alam kesesatan. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat martabat manusia ni, Allah bagi ujian. Boleh ke tak boleh tahan ujian tu? Manusia ni semula jadi, kita ada rasa takut, kita rasa harap, kita ada takut sesuatu kan. Jadi dan kita harap ada kuasa lain untuk membantu kita. Orang beriman, ini semua datang daripada Allah Taala. Kita takut kepada Allah, kita harapkan daripada Allah. Tetapi dalam keadaan terdesak, ramai orang mencari-cari perkara lain selain daripada Allah. Sebab itulah Nabi SAW, apabila Nabi mula sampai di Madinah, orang Yahudi ketika itu bila sampai di Madinah, orang Yahudi kata, saharnahum fala yuladu lahum walad. Kami telah buat sihir kepada orang Muhajirin. Bawa masuk ke Madinah, orang Muhajirin ini daripada Mekah, sahabat-sahabat Nabi mai daripada Mekah. Saharnahum, kami buat sihir kat mereka, mereka takkan dapat anak. Bila orang Yahudi sebut begitu, ramai orang, sebahagian orang risau. Betulkah kalau main Madinah tak dapat anak? Dan 22 bulan tak ada siapa isteri orang Muhajirin dapat anak. Nampak tak cabaran dia macam mana? Sebab sistem itu ada di situ. Dan apabila orang mula tertanya-tanya, betul ke ni? Memang tak dapat anak ke? Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ujian kepada mereka. 22 bulan tak ada siapa orang Muhajirin beranak. Sehingga akhirnya Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma melahirkan Abdullah bin Zubair, anak Muhajirin yang pertama di Madinah. Setelah 22 bulan lahirlah Abdullah bin Zubair. Nabi SAW buat tahnik kepada dia. Jadi ini satu ujian. Sebab kadang-kadang apabila orang masuk dalam kepercayaan ni, Allah Ta'ala akan uji dia. Tuan-tuan, kita kena ingat satu benda. Kalau kita keluar daripada skop tu, keluar daripada gelombang khurafat tu, kita akan nampak sebenarnya dunia ini antara dua kemungkinan sahaja. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Ada time kita dapat sesuatu yang kita nak, ada time kita tak dapat sesuatu yang kita nak. Ia bukan sekali-kali tentang hampi jumpa bomoh mana.
Hang buat amalan apa, bukan tentang itu. Tetapi cabaran dia sangat kuat, kena jaga. Sebab tu antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, kisah orang yang falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Apabila suami bersama dengan isteri dia, maka dia pun nampak, perut dia naik macam ada kandungan. Famarrat bihi, kandungan itu berlalu. Famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma da'awallah falamma athqalat da'awallah. Siapa ingat itu? Saya pun lupa dah. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallah la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Apabila kandungan itu berat, mereka pun mendoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau bagikan kepada kami zuriat yang saleh, kami akan jadi orang yang syukur. Depa doa minta Allah bagi anak, bila dapat anak depa jadi hamba yang syukur. Ini kata Hasanul Basri, sebahagian daripada orang kafir, depa pun doa. Tapi kadang-kadang Allah Taala uji berkali-kali, mengandung anak hilang. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk dalam situasi ni, mengandung anak hilang, kalau nak bagi cantik kan, tadi kita cerita tentang syaitan bagi cantik, dia datanglah, hang kena buat satu amalan ni, kalau tidak jin ni akan curi anak hang. 7 bulan mengandung, 6 bulan mengandung, jin tu akan curi buk lari anak hang. Sekali mungkin kita tak percaya kan. Kalau kena berkali-kali, mengandung 3-4 bulan guguk, mengandung 3-4 bulan guguk, sekali lagi mengandung, anak hilang tiba-tiba. Contohlah, petua pergi jumpa bomo mana kata, oh hang, anak hang ni ada masalah sikit dengan jin. Jin ni kata, kalau hang nak bagi lepas, hang kena persembahkan sesuatu kepada jin, sembelih kambing ke apa kepada jin. Apa tindakan kita? Ramai orang akan tewas kalau diuji sebegitu. Tapi ini pemisah antara orang beriman dengan orang kufur. Orang beriman dia kena bertahan, tak ada kepercayaan khurafat. Bukan jin yang mematikan anak ni, dia sentiasa berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Allah Taala sebut akhirnya, nak jadi cerita, apabila mereka dengar cakap jin tu, dengar cakap bomo, okeylah, persembahkanlah, sembelih kambing satu, persembahkan kepada bomo dan kepada jin dan sebagainya. Allah bagi anak kepada mereka. Allah herdik mereka dalam kes ni. Apabila Allah bagi kepada kamu anak, kamu jadikan anak itu syirik, menjadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai syirik. Jadi kalau kita keluar daripada gelombang tadi tu, daripada gelombang khurafat, apa kita akan nampak? Cuba sampai Allah Ta'ala bagi. Selagi Allah tak bagi, selagi tu kita cuba. Tetapi orang yang masuk dalam sistem tu, dia percaya cakap bomo, apa yang jadi dekat dia? Dia akan percaya bahawa bomo ni cakap memang betul. Sebab itulah kalau berbalik kepada soalan tadi kan, kenapa khurafat ni orang betul-betul percaya, orang betul-betul amal? Sebab syaitan menghiaskan dia supaya nampak cantik. Orang yang masuk, dia sangat susah untuk keluar. Sama juga macam orang pergi bomo kan. Bomo cakap ni, bomo dia ada banyak level lah. Bomo cakap, orang akan percaya. Apa modus operandi bomo nak bagi orang percaya? Ni saya nak cerita, tuan-tuan boleh test mana-mana bomo. Dia akan cakap beberapa benda yang betul. Dia akan cakap benda yang betul. Datang, dia pun baca-baca sikit, datang dengan motorcar ya. Kita pun fikir, memang betul datang dengan motorcar. Betul. Datang 5 orang. Betul 5 orang. Kalau bomo macam tu, tak cerdik, kita pun tak percaya. Apa dah bomo ni, memanglah kami main dengan kereta 5 orang, takkan nak main naik basikal jojok. Kita pun tak percaya. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang bomo akan cakap satu benda yang, weh, betul lah dia cakap. Betul lah dia cakap. Ada kawan kita kerja kaunsil, dia kerja kaunsil, dia duduk sebelah kita duduk sembang-sembang, dia duduk lepak sebelah tokong Hindu contoh kan, pula tokong Hindu. Dia pergi jumpa satu orang kena rasuk. Hantu tu kira hantu Hindu lah, cakap pun kira Hindu, macam cakap Melayu punya hantu. You pergi kencing atas kita punya kepala ke? Kawan kita terkejut, macam mana dia tahu aku tadi duduk sebelah tokong Hindu? Bukan kencing, you pergi ludah atas kita punya kepala ke? Nampak? Ini jin cakap. Orang yang dengar tu, apa jadi kat dia? Weh, dia ni boleh tahu lah apa aku buat tadi. Bomo pun sama juga. Kita pergi kat jumpa bomo tu, contoh kan, kita pergi jumpa bomo tu, dia akan cakap beberapa benda yang lekat dalam jiwa kita, betul lah. Dan kadang-kadang kita sampai ke tahap tak mungkin dia boleh tahu benda ni. Orang kena gangguan sihir ke apa-apa, contohlah, kena gangguan apa-apa, dia main sihir, cerita, duduk depan antara dua orang, bomo tanya kat bomo, siapa yang sihir hang?
Contohlah sihir hang, contohlah, bagi contoh, tak ada kena-mengena dengan siapa pun, contoh saja, ni jiran sebelah rumah sihir hang. Apa kita buat? Kita mungkin akan rasa apa ni, dia petik nama je kan, petik nama jiran. Bomo akan cakap satu benda lagi. Dulu 3-4 bulan lepas kan, ada kan jiran bagi hadiah, dia buat pulut kuning sempena hari jadi anak dia, dia bagi ke hang pulut kuning ada kuah, ada kambing atas tu. Kalau betul jiran tu bagi kat kita pulut kuning ada kambing atas tu, apa akan ada dalam kepala kita ni? Time ni kita diuji. Tadi masa mula-mula dia kata jiran buat kat hang, alah jadi petik nama ya. Bila dia cerita 2 bulan lepas rumah dia buat kenduri, dia bagi kat hang pulut kuning ada kambing satu atas tu, betul tak? Apa jadi kat kita? Goncang iman ramai orang. Macam mana dia boleh tahu? Ini modus operandi dia. Ini detik saya selalu berpesan dekat kawan-kawan yang buat ruqyah syar'iyah semua, saya pesan benda ni. Bila the moment hang sampai ke tahap ni, hang kena betul-betul pegang dengan prinsip. Ini adalah langkah antara 2 langkah. Hang langkah ke sini, hang akan sesat selama-lamanya. Hang langkah ke sini, hang selamat. Ini dia punya barrier. Ini pertengahan dia. Sebab apa? Balik kepada konsep tadi, jin. Jin mungkin bagi tahu kat dia. Bila bagi tahu kat dia, dia akan bagi tahu kat hang satu benda yang buat kita yakin. Fayakdzibuna ma'ahu mi'ata kadzibah. Bersama dengan itu dia akan tipu dengan 100 penipuan lain. Kalau kita start rasa yakin dengan dia, rasa yang dia cakap ni betul, kita percaya dengan dia, selepas tu macam-macam penipuan dia akan buat. Beza antara orang yang faham Al-Quran, faham sunnah, dia tahu garis pemisah dan dia tidak terpegun dengan benda-benda begini. Ini bomoh yang pakai jin lah, yang tak pakai jin dia temberang je. Dia temberang je. Siapa yang buat hang sakit? Saya sakit. Tiap-tiap hari bergaduh dengan meniaga. Sebelah ni orang meniaga, saya pun meniaga. Dulu sebelum dia meniaga dekat situ, saya okey, saya meniaga tak ada masalah. Tapi bila kita start meniaga sama-sama, macam-macam jadi dekat saya. Kedai saya orang tak nampak, saya masak-masak tiba-tiba ada lipas dalam tu, saya buat semua tak jadi sejak dia ni meniaga kat sebelah kedai saya, macam-macam. Saya sekali-sekala duk nampak dia, kadang-kadang duk lalu, dia duk tabung apa depan mata saya. Tok Bomo, siapa yang sihir saya? Tok Bomo akan kata siapa? Ada Tok Bomo nak kata mungkin Ustaz Hisham kot sihir hang? Ada ke? Tak. Macam ni kalau punya cerita Bomo automatik akan kata, baca saya punya pembacaan ni, saya punya pembacaan, saya rasa orang meniaga sebelah kedai hang buat kot. Memanglah dia akan tuduh dia tu. Kan dia nak tuduh siapa lagi? Tapi macam tu pun ramai orang percaya. Ramai orang percaya. Kenapa? Kerana sistem tadi tu, bila masuk dalam sistem tu susah nak keluar. Ini kita kena jaga, kena berhati-hati. Sebab cerita orang kena rasuk, cerita bomoh, cerita karut-marut ni, dia memang dibuat untuk menjadikan kita yakin dengan cerita tu. Ada part yang akan menjadikan kita merasa takjub. The moment kita mula rasa takjub, segala peluru-peluru dia akan masuk dalam kepala kita, dan ketika itu tak boleh nak bawa keluar dah. Tak boleh nak bawa keluar dah. Orang yang suka pergi ke laut, orang yang suka masuk hutan, orang yang suka pergi ke padang pasir, orang yang suka masuk kawasan-kawasan yang inilah yang mencabar. Apa dia selalu buat? Sebelum masuk, tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu. Berhenti tepi highway, tak tahan nak kencing. Jauh sangat RNR jauh, berhenti tepi highway nak kencing. Apa dia buat? Tok nenek, anak cucu nak kencing. Apa yang jadi sebenarnya? Boleh ke nak cabar? Kawan tu 30 tahun turun ke laut, hang tiba-tiba sewa bot dia nak pergi mancing sekali, dia pun dok kata, sebelum masuk laut kita kena minta ada laut ni, ada dia punya apa, dia punya khadam jaga laut ni, kena minta izin dekat dia, minta izin anak cucu nak pergi ke laut. Kalau kita yang pergi ke laut pun sekali, kita kata kat dia ini semua khurafat, apa dia akan kata? Hang yang tak pernah masuk laut kan duk sembang khurafat tak khurafat, hang tak kena lagi, kalau hang kena baru hang tahu. Nampak tak? Kita pun kena diam, orang diam, ramai orang akan diam lah. Masuk hutan sama juga, pergi masuk ke hutan, maling ke tak maling ke, dia kata jaga sebelum masuk ni, kena tunjukkan rasa hormat kepada yang jaga hutan ni. Kita nak bantah tak, kita hormat kepada Allah Ta'ala. Dia akan kata apa? Hang tak kena tak apalah, kalau hang kena baru hang tahu, hang berani masuk. Sistem tu dia dibuat untuk menjadikan khurafat ni kekal dalam kepala orang. Kena perang.
Dan kesannya apa? Kesannya apa? Ni saya nak cerita rahsia jin kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kesannya apa? Bila kita dah buat benda-benda begini, ini bukan kita aja buat, daripada zaman dulu lagi orang buat. Akhirnya jin jadi besar kepala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul jin. Allah sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jin mencerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya ada sekelompok daripada manusia meminta perlindungan daripada satu kelompok daripada jin. Macam tadi itulah, pergi ke satu kawasan, ke satu lembah, wahai ketua jin lembah ni, jagalah aku, tolonglah bagi anak-anak hang tak kacau aku. Depa buat doa begitu. Sesungguhnya ada satu kumpulan manusia minta lindung dengan satu kumpulan jin, lalu jin-jin ini pun jadi semakin besar kepala. Itulah masalah khurafat. Kerana apabila manusia masuk, dia akan betul-betul percaya. Sebab tu tuan-tuan, kaedah ni penting kita kena lihat. Di dalam dunia ini, jangan apa tu? Jin marah ke? Okey. Kerana itulah tuan-tuan, di dalam dunia ini jangan cari keajaiban. Tak, jangan cari keajaiban. Kerana keajaiban kalau kita jumpa sekalipun, dia tidaklah membuktikan apa-apa. Tak membuktikan apa-apa. Ikutlah jalan yang benar. Jalan yang Allah Taala ajak, jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Itu sahaja. Dia bukan tentang mencari keajaiban. Sebab tu saya ni secara personally, saya tak berapa setuju sangat kalau orang cerita buat amalan-amalan tertentu ni akan jadi kaya. Contohnya, amalan tertentu ni hang memang akan jadi kaya. Dia bagi jaminan dekat orang, buat amalan ni hang jadi kaya, bacaan-bacaan ni hang jadi kaya. Tak. Kalau itu yang dipegang, kadang-kadang orang yang buat petua-petua khurafat pun jadi kaya, orang ni nak ikut dia juga. Sebab ada orang buat amalan baik dan jadi kaya, ada orang buat benda khurafat dan dia jadi kaya. Kadang-kadang kita seronok nak menceritakan perkara-perkara yang kita nampak dekat alam ni kan. Kadang-kadang ini pendirian saya sendirilah, tuan-tuan kalau tak setuju tak apa. Kadang-kadang kita tengok tanda-tanda yang lain. Satu rumah terbakar, Al-Quran sahaja tak terbakar sebagai contoh. Bila kita cerita ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sahaja tak terbakar, buku-buku lain, rumah semua terbakar. Ya, mungkin dia jadi begitu, tapi itu bukan hujah Islam betul. Sebab di sana ada banyak juga kes rumah orang Kristian terbakar, Bible tak terbakar. Ada banyak kes Bible tak terbakar. Kalau ini menjadi hujah untuk kita kata agama kita betul sebab ni, mereka akan buat itu menjadi hujah juga. Rumah Kristian terbakar, Bible tak terbakar. Awan, tengok di awan ada tulis Allah, ada tulis nama Allah. Tengok, itu tanda kebesaran Allah. Ya, itu tanda kebesaran Allah. Tapi kalau kita gunakan itu nak yakinkan orang, ajaib ni, ada tulis Allah. Ada Kristian capture video awan buat bentuk cross. Dia cerita ke orang juga, ini tanda kebesaran Jesus Christ. Jadi dalam hidup ini bukan untuk mencari keajaiban. Cukuplah dengan kita mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha untuk jadi yang terbaik dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pilih nak letak kita di atas di dunia, di ataslah di dunia. Kalau Allah pilih nak letak kita di bawah di dunia, di bawahlah kita di dunia. Sebab yang penting perjuangan di akhirat nanti. Jadi kenapa, balik kepada soalan Ustaz Isham, kenapa khurafat ini tak boleh dibendung? Kerana syaitan menghiasi dia. Dan apabila dia masuk dalam kepala manusia, sangat susah untuk yakinkan orang untuk keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali masuk ke dalam alam ni. Tak boleh nak keluar, memang sangat susah untuk keluar. Kita melihat ramai orang yang baik-baik tertewas. Ramai orang yang datang kuliah, buat kerja agama, akhirnya bila dia nak cari jalan pintas, dia pergi kepada jalan pintas yang tak syar'i. Dia cuba banyak tahun, cuba tak dapat anak, anak ni kan semua orang mau kan, doa tak dapat. Akhirnya mungkin orang bagi tahu, oh boleh nak dapat anak. Satu bomoh siam ni kalau hampir jumpa dia, dia boleh buatnya, dia boleh baca, dia boleh bubuh dekat perut bini hang, boleh beranak punya. Kita diuji. Jangan sekali-kali masuk. Sebab kadang-kadang bila kita masuk tu, kalau Allah takdirkan Allah nak bagi anak, jadi macam kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi. Apabila dia mengandung, minta ke Allah Ta'ala bagilah anak. Bila aku bagi anak, apa buat syirik dekat aku?
Ini kita kena pegang. Sama lah juga dengan kes perubatan Islam dan sebagainya. Kadang-kadang kita diuji. Kita diuji dengan sakit sebagai contoh kan. Sakit ke sihir ke. Allah Ta'ala dah tulis dah. Sejak azali Allah dah tulis nah ini akan jadi dekat hang. Masa ni hang akan sakit teruk. Berapa tahun hang sakit teruk. Lepas tu hang baik sakit tu. Kita tak boleh ubah tu. Apa yang hang boleh ubah? Yang hang boleh ubah hang punya interaksi. Sama ada hang nak berterusan berdoa minta kepada Allah Taala hilangkan sakit ini, adhibil ba'sa rabbanas washfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqaman. Sama ada nak buat itu ataupun nak berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa orang yang baca ruqyah syar'iyyah minta kepada Allah Taala, ataupun pergi ke jalan yang satu lagi, pergi jumpa Tok Bomo, pergi jumpa orang yang boleh jumpa jin, pergi jumpa orang yang boleh bermain khadam, pergi jumpa orang yang boleh melakukan perbuatan-perbuatan khurafat. Beza dia apa? Beza dia kita sendiri. Pilih jalan ni, jalan selamat. Pilih jalan ni, jalan tidak selamat dan tidak tenteram. Tapi sakit itu Allah telah tuliskan, this is the moment hang akan sakit, and this is the moment hang akan keluar daripada sakit tu. Ia bukan tentang takdir. Takdir itu tetap. Tetapi dia tentang kita punya tingkah laku. Bagaimana kita berhadapan dengan detik itu. Kerana itu yang dinilai. Sebab itulah kita kena pegang betul-betul. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang khurafat. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang tahyul. Jangan sekali-kali masuk ke dalam gelombang syirik dan sebagainya. Bila dengar pun ni kita tutup telinga ni. Aku tak mau tahu cerita ni. Bila orang mai kat kita, orang duk cerita kehebatan Bomo mana-mana aku. Bomo ni dahsyat weh. Dia boleh buat macam-macam benda. Dia boleh tahu apa aku buat sebenarnya. Tutup telinga, jangan dengar. Nabi SAW mula jadi Nabi, orang paling Nabi benci adalah kahin yang duk campaikan berita daripada jin. Nabi benci. Kelompok ini bukan kelompok untuk kita berasa takjub. Bukan. Jadi itulah saya mention sikit bab ni. Ini kita kena jaga.